Oke baik teman-teman dan teman-teman semua. Pilihan raya negeri yang diadakan tidak lama lagi pada tahun 2023. Sudah pasti persoalan yang pertama, kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama dengan pemimpin yang lain, Zaid Hamidi sebagai pengurusi Barisan Nasional, Abang Johari sebagai Premier Sarawak ataupun pengurusi GPS, dan Haji Ji sebagai pengurusi JRS, dan Syafi Abdal sebagai Presiden Warisan, dan beberapa pemimpin yang lain sudah bersama di dalam kerajaan perpaduan. Nah, menjadi pertanyaan persoalan kepada seluruh Malaysia, kepada seluruh pengundi dalam PRN pada tahun 2023, adakah BN dan PH akan bergabung bersama-sama di dalam PRN untuk menentang semua yang lain yang juga bergabung, terutamanya daripada Perikatan Nasional? Tuan-tuan dan puan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat hari ini, saya meminta jasa baik kamu, kerjasama kamu untuk tekan butang subscribe, like, dan share video ini kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu tentang isu hangat hari ini. UMNO, DAP, seperti yang kita tahu, mereka adalah antara parti yang top di Malaysia, bahkan pernah menjadi musuh pada suatu ketika dahulu. Namun apa respon pemimpin-pemimpin tinggi UMNO dan juga DAP untuk kerjasama di dalam PRN pada tahun 2023 ini? UMNO dan DAP bekerja sama hadapi pilihan raya 6 negeri. Kenyataan ini daripada pimpinan tertinggi DAP, yaitu daripada Lim Guan Eng sendiri. Adakah Anda setuju kerjasama antara PHBN di dalam PRN pada kali ini, ataupun Anda tidak setuju, ataupun sekiranya Anda mempunyai komen? Sekiranya Anda setuju, Anda boleh komen di bawah, saya setuju. Sekiranya tidak setuju pun boleh komen, saya tidak setuju. UMNO dan Barisan Nasional akan menempa wajah baharu apabila dijangka bergabung dengan DAP menerusi Pakatan Harapan ataupun PH, menerusi pilihan raya negeri ataupun PRN yang dijadwal diadakan dalam beberapa bulan lagi. Pengurusi DAP sendiri, Lim Guan Eng, berkata, dengan penubuhan kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan, DAP dan Barisan Nasional akan mengambil bahagian dalam kerjasama yang sama di peringkat negeri, sama seperti di Perak dan juga Pahang. 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya negeri tahun ini ialah yang pertama Kedah, Kelantan, Terengganu, Pulau Pinang, Selangor, dan Negeri Sembilan. Perbincangan lanjut mengenai perkara itu akan diadakan semasa mesyuarat Pakatan Harapan, melibatkan pengurusinya Datuk Seri Anwar Ibrahim pada minggu ketiga bulan ini sebelum CNY. Oke tuan-tuan dan puan semua, saya ingin mengajukan satu soalan. Adakah sebenarnya impak kerajaan perpaduan hari ini, di mana BN telah menyertai Pakatan Harapan membentuk satu kerajaan perpaduan, akan terus dibawa ke dalam PRN, pilihan raya negeri? Dan sekiranya benar ini berlaku, apakah peratusan untuk Muhyiddin menang pada PRN ataupun Perikatan Nasional PAS menang pada pilihan raya negeri? Sekiranya benar-benar PH dan BN menggabungkan kapasiti calon mereka di dalam PRN kali ini. Sebarang perbincangan mengenai pilihan raya negeri dan sebarang bentuk kerjasama antara PH dan BN biarlah diumumkan selepas mesyuarat dan selepas keputusan bersama dibuat. Memetik laporan NST, beliau juga berkata, masih terlalu awal untuk membuat sebarang pengumuman. Namun pada dasarnya Lim Guan Eng berkata, kerjasama politik akan melibatkan penubuhan kerajaan Pakatan Harapan BN pada peringkat persekutuan. Sudah pasti ramai di luar sana pengundi DAP ataupun pengundi UMNO BN yang bertanya, adakah keputusan yang benar dibuat oleh DAP ataupun BN mengadakan kerjasama di dalam PRN, bahkan di dalam kerajaan perpaduan? Saya rasa masih sampai hari ini masih ramai yang menjadi tanda tanya. Mungkin masih ramai yang mempertikaikan gabungan ini. Mungkin ada camp DAP ataupun pengundi-pengundi penyokong kuat DAP yang masih tidak setuju, dan begitu juga penyokong UMNO yang tidak setuju. Tetapi akhirnya Lim Guan Eng pun mendedahkan bahwa mereka bersedia untuk kerjasama bersama dengan BN di peringkat PRN di dalam tahun 2023 ini. Jadi sebenarnya Lim Guan Eng bersedia untuk kerjasama. Lim Guan Eng tidak menolak UMNO BN untuk
bekerja sama di dalam PRN kali ini. Jadi apa komen Anda? Anda boleh komen, teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu seterusnya. Hai semua, selamat petang, salam sejahtera Malaysia. Apa kabar kamu semua? Tuan-tuan dan puan semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih sokongan padu, sokongan yang sangat hebat daripada Anda semua. Sehingga hari ini saya telah mencapai 100.000 subscriber. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu terkini politik di Malaysia. Tuan-tuan dan puan semua, satu isu hangat yang saya nak kongsi dengan kamu. Ini pasti mengejutkan. Seorang lagi menteri di dalam kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan jawatan. Saya melihat berita ini, saya tertanya, siapakah menteri ini yang telah meletakkan jawatan dan kenapa beliau letakkan jawatan? Hari ini daripada Malaysia Kini, Menteri Pelancongan Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat telah melepaskan jawatan. Jadi saya tertanya-tanya, jawatan mana yang beliau telah lepaskan? Oke baik, sebelum saya meneruskan isu hangat, isu semasa hari ini, saya meminta jasa baik kamu untuk tekan butang subscribe, like video ini dan juga share kepada seluruh Malaysia supaya mereka juga tahu tentang channel ini yang penuh dengan info terkini. Menteri Pelancongan Tiong King Sing meletak jawatan. Jadi sudah sah seorang lagi Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meletakkan jawatan. Berita sepenuhnya, Tiong King Sing letak jawatan dari syarikat balap. Menteri Pelancongan Tiong King Sing telah meletakkan jawatan daripada syarikat perdagangan kayu yang berpangkalan di Sabah, Timberwell Berhad semalam. Menurut pengumuman syarikat itu di Bursa Malaysia, sehingga peletakan jawatannya semalam, Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu ialah pengarah eksekutif dan pengarah urusan syarikat itu. Pemfailan Timberwell kepada Bursa Malaysia menyatakan alasan perletakan jawatannya adalah disebabkan komitmen pribadi yang lain. Tiong yang juga Presiden Parti Demokratik Progresif Sarawak dilantik sebagai Menteri Pelancongan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada bulan Disember yang lalu. Dalam pada itu dia juga merupakan ahli politik kedua dalam pentadbiran Anwar yang telah melepaskan jawatan dalam syarikat pembalakan baru-baru ini. Sebelum ini juga ahli Parlimen Sarikei Huang Tiong Si juga telah meletakkan jawatan sebagai pengarah firma pembalakan Golden Sendirian Berhad pada 6 Disember yang lepas, yang dituduh terlibat dalam aktiviti pembalakan haram dan juga ugutan penduduk tempatan. Huang yang juga melepaskan jawatannya 3 hari sebelum dilantik sebagai Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Jadi dengan begini, sebenarnya bukan Tiong King Sing sahaja yang meletak jawatan, tetapi 2 menteri di dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan. Yang pertama Menteri Pelancongan dan yang kedua yaitu Timbalan Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, yaitu ahli Parlimen Sarikei Huang Tiong Si yang juga telah meletakkan jawatan sebagai pengarah firma pembalakan Golden yang dituduh terlibat dalam aktiviti pembalakan haram dan ugutan penduduk tempatan. Jadi dalam selain daripada Menteri Pelancongan yang juga sudah meletakkan jawatan, yaitu Tiong King Sing meletakkan jawatan daripada syarikat perdagangan kayu yang berpangkalan menurut pengumuman syarikat itu di Bursa Malaysia. Sehingga peletakan jawatannya, Tiong yang juga ahli Parlimen Bintulu ialah pengarah eksekutif dan pengarah urusan syarikat. Jadi bermakna tuan-tuan dan puan semua, 2 MP, 2 ahli parlimen telah meletakkan jawatan sebagai pemegang bursa, pemegang ataupun pengarah eksekutif, pengarah eksekutif, pengarah urusan syarikat. Yang pertama ialah Tiong King Sing, dan manakala yang kedua ahli Parlimen Sarikei Huang Tiong Si telah meletakkan jawatan. Tetapi hari ini mereka masih kekal sebagai menteri dan juga timbalan menteri. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk isu hangat seterusnya.